menulis di blog saya tanya kepada khalayak bloggers, bertanya tentang satu soalan yang sangat mudah. Apakah ujian yang paling besar yang pernah anda hadapi? Ya Allah, subhanallah, dalam masa tak sampai 2 jam, lebih kurang 50-60 pembaca yang telah menulis dalam ruangan komen tentang ujian yang telah mereka hadapi. Misalnya ujian, ya Allah, mereka kematian suami, kematian isteri, kematian ibu bapa, ujian menghadapi penyakit kronik, misalnya penyakit kanser. Kanser pula kan banyak jenisnya. Bagi seorang pensyarah, ujian yang dihadapinya adalah kerana tidak dapat melanjutkan pelajaran di PhD. Bagi seorang kontraktor, mereka menulis kerana tidak dapat kontrak, hampir muflis dikatakan. Dan ada juga yang menghadapi ujian kerana tidak dapat kenaikan gaji. Kerjanya bagus, dia kata dia dah kerja bagus, lebih baik daripada rakan sejawat yang mendapat kenaikan tersebut. Dia tak dapat. Dia kata ini merupakan ujian pada dirinya. Dan ujian-ujian lain memang kalau nak disenaraikan terlampau panjang. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya agak ralat sedikit, ya. Bukan nak kata ralat, maksud yang lebih baiknya adalah berasa terfikir-fikir dalam jiwa saya, kenapa tak ada suatu ujian yang saya harapkan akan dikeluarkan oleh para pembaca. Apa dia ujian tersebut? Tak ada seorang pun beritahu saya menghadapi ujian tidur. Tak ada. Semua menceritakan tentang kisah-kisah kedukaan. Tak ada seorang pun yang tulis, Prof, saya menghadapi ujian tidur. Kenapa ujian tidur ni besar bagi saya? Kerana tidurlah kita tak dapat bangun untuk solat subuh. Ingat zaman muda kita? Kerana tidurlah kita tak dapat solat berjemaah di masjid pada waktu subuh. Dan mereka yang tidak solat, tidak sempurna solatnya, tidak melakukan solat, berdosa. Dan solat ini pula akan dihitung besok, pada hari penghakiman besok. Dan solat ini adalah amal ibadat yang pertama yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selagi kita tidak beranggapan yang tidur itu merupakan suatu ujian yang besar, maka selagi itulah keadaan kita akan berada dalam keadaan huru-hara, keluarga kita dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Kita tak sedar perkara ini, tetapi inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak perkara yang kita tidak tahu, banyak perkara yang kita tidak terfikir, banyak perkara yang kita tidak mempunyai ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu rata-rata yang saya dapat buat satu kesimpulan lah daripada soalan tersebut, bahawa ujian, bila menyebut saja ujian, ramai di antara kita ini rujuk kepada ujian kedukaan. Tidak ada orang berkata, ya Allah, ujian aku ni kerana aku dapat PhD. Kerana apa? Kerana dapat PhD, kita rasa riak, kita rasa takbur, kita rasa sombong. Maka itu juga merupakan ujian. Orang tidak berkata, kontraktor yang mendapat kontrak berjuta-juta, misalnya mendapat projek untuk melakukan projek-projek yang melibatkan jumlah yang besar. Mereka tidak kata ini merupakan ujian. Kenapa? Yang sebenarnya pada hakikatnya mereka juga menghadapi ujian dengan projek yang besar, dengan kerja yang banyak semua ini. Mereka gagal untuk solat berjemaah, mereka gagal untuk membayar zakat. Ya Allah, subhanallah, ini merupakan ujian yang lebih besar. Ramai orang berkata ujian yang paling besar bagi mereka adalah kehilangan ibu bapa. Tetapi tuan-tuan tahu, ibu bapa ataupun kematian ini merupakan satu masa dan detik yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kita bangun, kita dilahirkan pada tarikh ini, pada saat ini, dan kemudian kita akan meninggal pada satu saat ini. Tidak cepat dan tidak lambat, walaupun sesaat. Jadi ibu bapa kita menghadapi ujian, menghadapi kematian, itu perkara yang sudah pasti. Tetapi apakah yang Allah tinggalkan, orang tua kita tinggalkan? Hanya 3 perkara, iaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan yang ketiga, anak yang soleh dan solehah. Bagi kita seorang anak, untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, itulah ujian yang sebenarnya. Kalau betul kita sayang ayah kita, maka jadilah anak yang soleh. Marilah kita solat berjemaah di masjid, marilah kita menutup aurat, marilah kita buat amal jariah supaya kita menjadi anak yang soleh. Ini tidak, bila bapa kita meninggal, ayah kita meninggal, kita menangis tersedu-sedu. Oh ya Allah, menangis kerana kesedihan. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak menutup aurat. Dalam masa yang sama, kita tidak solat, memperlambat-lambatkan solat. Kita tidak berdoa kepada mereka. Masya Allah.
Di mana nilai sebenarnya yang kita sayang, nilai sayang. Kebanyakan kita bersifat hipokrit kepada diri kita sendiri, bersifat berpura-pura. Kita kata sayang, tetapi kita tidak melakukan perkara yang sepatutnya dilakukan sebagai seorang anak yang soleh. Jadi isu menghadapi ujian ini sangat besar, dan dalam proses tersebutlah saya juga, sebagaimana yang saya nyatakan, saya telah ditimpakan berbagai-bagai ujian semasa menulis buku ini, dan melalui kajian, melalui pembacaan, melalui cross-reference, rujukan silang, maka lahirlah buku Bersyukur Saat Diuji. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara yang sangat penting yang saya temui, ujian ini merupakan dua keadaan, iaitu ujian kedukaan yang sebagaimana yang saya bagi contoh-contoh tadi, dan juga yang keduanya ujian semasa kita menghadapi keriangan. Ujian yang ketika kita menghadapi saat-saat yang gembira dalam hidup kita, kerana pada masa itulah kita sering lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam siri-siri yang akan datang, kita akan membincangkan bagaimana mahu bersyukur ketika diuji. Dan inilah yang menjadi pokok perbincangan kita. Kita jumpa lagi sekejap selepas ini. Kita akan cuba memperjelaskan topik ini, bersyukur saat diuji, dalam keadaan yang lebih santai, lebih rileks, untuk mudah difahami. Jumpa lagi sekejap lagi.